Bismillah. Pakcik faham tak maksud soalan tu tadi, Pakcik? Maksudnya dia mengharapkan orang lama kamulah support orang muda. Kami nak program ni, Pakcik, ayuh sokong bantu kami. Itu yang mereka nak nyatakan sekarang. Maksudnya apa, sahabat-sahabat Muslim, Hamzah terutama yang bertanya, macam mana nak ubah ideologi macam ni? Faham tak maksudnya? Macam mana nak ubah skeptikal masyarakat hari ini yang faham bila masjid orang tua, orang muda bertebaran mengatakan. Sebenarnya is about perception. Persepsi orang kita hari yang menganggap macam saya sebut tadi lah. Jadi caranya macam mana ialah orang muda kena buat program yang seumpama, menjelaskan kepada masyarakat bahawa dan membuktikan kita orang muda boleh buat kerja, membuktikan kepada kita bahawasanya wasyabun nasya'a fi ibadatillah, orang muda yang taat beribadat kepada Allah inilah dia bukti. Maksudnya perlu sokongan kepada orang-orang lama dan orang muda kena menunjukkan kebolehan. Biasa berlaku di mana-mana. Kepada saya biasa berlaku. Kalau saya pergi ke satu tempat yang orang tidak kenal, nak berceramah, Cik, ini saya pakai label Imam Muda Nazrul, alhamdulillah orang kenal. Tapi kalau saya tak pakai ini, saya pergi ke mana-mana, dia kata, ini budak mana pula main ceramah, ni budak mari mana ni, orang lama. Nah, pernah berlaku di satu tempat, anak muda yang berseluar pendek, nah, rambutnya cacat-cacat, pang, penyapu, nak pergi ke masjid untuk tumpang tandas. Bukan nak pergi sembahyang pun. Seluarnya tu pula bukannya pendek terus, paras betis tu. Lalu apa yang pakcik ni buat pada budak tu? Dia kata, kau pergi balik sana. Pergi balik, jangan pergi kat sini. Kau main kat padang tadi, nampak tak? Kau dah main kat padang tadi, lepas tu kau nak pergi tumpang kat sini pula, mengotorkan masjid pula. Ini antara akhlak yang ditunjukkan oleh orang lama kepada orang muda. Bukan nak menyalahkan, tidak, tetapi mereka memahamkan diri orang lama bahawa sebenarnya anak ini kena bertegas. Kena bertegas, kena tunjuk ni tak boleh. Itu bagi orang lama. Bagi kita sekarang ni yang dekat dengan menggunakan pendekatan uslub yang macam-macam ni, kalau mahasiswa-mahasiswi tahu lah, ustaz-ustaz ajar uslub dakwah, ada uslub dakwah bil lisan, dakwah bil qalam, dakwah bil hal, macam-macam kita nak raikan supaya semua orang tertarik dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Caranya buat, biar penat, biar tak larat, buat saja supaya insya-Allah yakinlah. Dulu kami masih imam muda diajar supaya jangan kita lawan arus yang ada sekarang ni. Jangan kita lawan arus yang ada sekarang. Why not kita cuba cipta arus baru. Kita cipta arus baru yang mana kita yakin dengan izin Allah, arus baru itu akan lama-kelamaan melawan arus yang dah lama dah derai. Faham tak maksudnya? Allah Ta'ala mudah-mudahan terjawab. Terima kasih kepada Imam Muda Nazrul. Ada lagi satu soalan kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajukan satu soalan. Terpularlah pada panelis mana yang ingin jawab soalan saya. Pada pendapat saya ingin menanyakan apakah saranan ataupun nasihat pada orang muda sendiri. Kalau kita perhati sekarang ni zaman teknologi makin canggih, dengan gadget-gadget semua, macam masa yang diperuntukkan untuk waktu ibadat makin kurang. Contohnya macam WeChat ke WhatsApp ke, sebab benda tu free. Bila free ni sedap main, tarik semua, sedangkan masa tu terbazir semua. Jadi macam mana nak ubah pemikiran dia orang ni? Lepas tu satu lagi soalannya, kadang-kadang peserta ni bila program dia
dia akan sedar benda tu. Bila lepas program ni, dia akan lupa benda tu. Macam mana nak kekalkan benda tu. Daripada segi hati ke, macam mana akhlak, nak ubah diri dia sendiri. Itu saja. Jadi Ustaz, saya rasa Ustaz Wan Yusri nak jawab nampaknya. Jadi macam mana Ustaz? Kita orang muda ni dia dah sinonim dengan teknologi. Macam mana kita nak gunakan teknologi tu ke arah jalan yang bukan sia-sia, tapi ke arah jalan yang lebih baik. Dan saya rasa masalah yang dihadapi oleh penanya tadi adalah masalah istiqamah. Kalau time program ni Ustaz, tiap-tiap minggu, tiap hari pergi sembahyang waktu, tapi habis program kadang-kadang solat pun entah ke mana. Jadi macam mana Ustaz kita nak istiqamah tu? Saya rasa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya bukan saya tengok tu saya nak jawab. Saya nak suruh panelis yang pertama tu jawab, tapi dia suruh saya juga. Jawapan saya berdasarkan apa yang saya nak jawab lah. Apa yang penting berdasarkan kepada firman Allah, innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah fahsya dan munkar, perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Kok mana pun masalah kita hadapi pada hari ini, kita balik kepada Allah, kepada agama, iaitu yang paling penting sekali, solat. Bila kita dapat solat dengan khusyuk, maka solat itu akan mencegah fahsya dan munkar. Kita tak kata salah main WhatsApp, salah main apa disebut tadi? WeChat WhatsApp lain ke? Saya tak pernah ada benda tu. Ada beli satu tak pakai, anak saya yang pakai. Tak salah. Tapi kalau kita dapat menjaga masa, mengisi masa dengan betul, sampai masa semayang, sampai masa kita sepatutnya menghadiri rumah Allah, kita hadiri rumah Allah. Kalau ada program keagamaan, kita hadiri program keagamaan. Kalau kita dapat jaga isi masa dengan baik, insya-Allah akan lahir istiqamah tu, akan lahir. Yang masalahnya kita sekarang, kita sering lalai. Malu sajalah dalam WeChat. Boleh berhubung dengan orang yang jauh, awet lah. Biasanya awet lah tu. Siap ngegambar lagi, bukan main. Gambar pula gambar yang boleh melalaikan kita. Memang akan melalaikan kita. Saya pun pernah lah tengok anak saya ada 3-4 orang, semua main WeChat belaka. Semua ada kamera yang canggih-canggih, macam kamera pula apa nama ni, aset macam Imam Muda ni, semua macam Imam Muda belaka. Saya yang beli harga RM30, harga second hand. Tapi saya tahu apa yang dia buat, saya tahu. Selain daripada main game, kadang-kadang dia main berhubung dengan rakan-rakan dia sampai pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, tak tidur tuan-tuan dan puan-puan. Ini kerja-kerja boleh melalaikan. Dan ibu bapa ni seharusnya balik pada bapa juga. Ibu bapa seharusnya memantau anak-anak. Pantau anak-anak, tengok apa perisian dia. Macam mana aku nak pantau, aku sendiri pun tak tahu nak buka. Itulah orang tahu. Saya pernah pergi beli memory card. Beli memory card 4 gig kat kedai Cina. Dia kata saya dah ubah dah semua program kat dalam. Okey, ubah apa? Tak apalah, tengoklah sendiri. Saya pun buka gambar orang tak pakai baju, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak? Tak diminta pun. Agak-agaknya masyarakat kita hari ini, iaitu di kalangan pelajar-pelajar, di kalangan anak-anak muda hari ini, memang itu yang diminta dengan toke-toke memberikan. Sehingga saya ustaz pun dibagi betul juga. Bagilah CD Al-Quran ke apa benda ke, apa perisian-perisian berkaitan dengan agama ke, dia bagi gambar orang tak pakai baju. Masya Allah, tengok juga, baru tahu. Ini dia. Apa yang penting, yang pertama, kita jaga sembahyang kita, insya-Allah. Bila kita jaga sembahyang, sampai waktu kita sembahyang, sampai Zuhur kita sembahyang, sampai Asar kita sembahyang, tengok Zuhur pukul berapa? Pukul 1.
Dia tak buat asar pukul 2, tak buat. Allah Ta'ala aturkan masa itu dah cukup. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Daripada isyak ke subuh tu berapa jam? Isyak pukul berapa? 8.30. Subuh pukul berapa? 5.30. Berapa jam ada masa tu? Itu masa kita rehat. Mana kita hendaklah menepati masa, insya-Allah, dan kita hendaklah segera melakukan kebaikan. Fas'au ila zikrillah. Hendaklah kita berusaha dalam hati Allah dan melakukan kebaikan. Itu saja promosi. Jadi saya rasa sangat lengkap jawapan daripada Ustaz tadi. Kalau kita jadikan teknologi itu, jadi kesimpulannya adalah kita jadikan teknologi itu kita adalah tuannya. Jangan jadikan kita adalah hamba kepada teknologi itu. Kalau kita memang beli handset ni untuk jadi hamba kepada kita, tapi kalau tiba waktu pun masih aktif ber-WeChat, ber-Facebook, maksudnya handset tu yang jadi tuan-tuan. Jadi saya rasa untuk soalan yang terakhir pada malam ini kita ringkaskan sebab adik-adik pun dah mengantuk, nampaknya gelisah besar. Untuk Ustaz Rizam, ada hadis yang menceritakan kepada kita daripada Nabi SAW bagaimana sahabat menceritakan tiba-tiba satu ketika tu Nabi menangis teresa-esa. Lalu sahabat ni bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Lalu Nabi SAW menjawab, aku rindukan saudara-saudaraku. Wahai Rasulullah, kami ini bukan saudara-saudaramu ke? Kami depan matamu, kenapa rindu pula kan? So Nabi SAW jawab, kalian bukan saudara-saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang tidak pernah melihat aku, tapi dia rindu dan sayang kepada aku. Dia mengamalkan apa yang telah aku ajarkan kepada mereka dan mencintai aku melebihi daripada mereka mencintai anak-anak dan isteri-isteri mereka. Jadi untuk Ustaz Rizam, bagaimana kita nak balas kasih sayang Rasulullah SAW? Dan 1 minit Ustaz, kita concludekan sekali forum kita pada malam ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Habis dah? Boleh, insya-Allah boleh Ustaz dapat sikit lagi. Dalam Imam Mudir hadirin kita, insya-Allah. Jadi sikit daripada saya. Jadi soalan yang diajukan tadi, bagaimana satu ketika daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zara Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin faqala assalamu alaikum ya dar qaum mu'minin wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Faqala sallallahu alaihi wasallam wadadtu an ra'ayna ikhwanuna wa qalu alasna ikhwanuka ya Rasulullah? Qala la bal antum ashabi. Ikhwani hum ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarumni. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu di suatu maqbarah, satu kuburan, Nabi kata assalamualaikum ya dar kaum mukminin wa insyaallah bikum lahiqun. Nabi ajar kita kalau kita lalu di perkuburan, kita cakap macam tu jangan lalu je dekat kubur, jalan pun jalan nampak kubur, Allah sempang malaikat perempat. Itu Nabi ajar macam ni. Assalamualaikum, beri salam ya dar kaum mukminin, wahai penghuni rumah-rumah ni orang mukmin, wa insyaallah bikum lahiqun, dan kami insya-Allah akan lahikun, akan ikut kamu nanti. Kemudian Rasulullah kata, aku sangat rindukan saudara-saudaraku, aku nak jumpa, aku rasa rindu dengan mereka ni. Tiba-tiba sahabat yang ada di hadapan Rasulullah SAW kata, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara kamu wahai Rasulullah? Nabi jawab apa? La antum ashabi, tidak, kamu sahabat-sahabat aku. Ikhwani, saudara aku ialah hum ya'tuna min ba'di, mereka yang datang selepas daripada aku ini, bertahun-tahun selepas daripada aku ini, yu'minu nabi, beriman kepada aku dalam masa dia tidak pernah melihat aku. Siapa dia tuan-tuan? Siapa dia ni?
Itulah agaknya Itulah yang hari ini yang tidak pernah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya dengar saja, hanya faham saja daripada guru-guru yang ajar dekat kita, kita terus menerimanya. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindukan. Rasulullah rindu sangat nak jumpa dengan kita. Sebab tu kita doalah, Allahumma ja'alna mimman yashtaqu habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh kita pun nanti di akhirat kelak nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai tak dapat jumpa langsung, sudahlah. Sebab kalau kita tengok dalam surah Zumar itu, Allah Ta'ala membahagikan nanti esok kita di akhirat kelak dengan tiga bahagian. Satu bahagian, satu golongan yang terus masuk dalam syurga. Siapa dia tu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Masuk tak agak kita? Nabi memang confirm tak masuk. Syuhada, syahadat kalau beranilah. Pergi ke medan jihad. Kita test, dihantarlah anda tu pun dah menggigil-gigil. Dah tak berani. Was-salihin, salihin ni mungkin ada chance. Satu golongan lagi yang terus masuk dalam neraka. Siapa dia? Orang-orang kafir. Dan satu lagi orang yang dia buat dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dosa apa? Syirik. Syirik kepada Allah Taala tak mau, tak boleh masuklah. Dia terus masuk syirik, buat benda-benda khurafat. Lahir aja anak, bila anak tu nangis, duk pasang rantai hitam dekat tangan dia tu kan. Dia budak tu nangis Jadi dia percaya tali hitam yang berada pada tangan budak tu boleh memberhentikan dia daripada nangis. Khurafat ke tidak tuan-tuan? Khurafat benda tu Bila lahir raja budak tu, bila nak tanam murinya, letak apa tu? Letak pensel. Tanya kenapa ni letak pensel? Supaya nanti dia pandai menulis. Itu dia. Kalau kita sekarang agaknya nak pandai, kita letak apa ni? Letak ni smartphone. Letaklah letak laptop lah, itu lagi pandai Menangis tengok laptop aku kena tanam. Jadi benda-benda khurafat ni, kalau buat khurafat, terus saja masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Dan satu golongan lagi yang masuk dalam timbangan, masuk dalam pada mahsyar. Itu nak dapat perlindungan. Itu yang Ustaz tadi sebutkan. Imam Muda sebutkan, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa zilluh wa syabun nash'atu bi'ibadatillah. Banyak, ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak sebutkan kat sini, tuan moderator tanya macam mana nak balas balik cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah rindu dekat kita. Jadi saya rumuskan dengan masa yang singkat ini. Ambillah supaya ingat ni, saya ambil daripada perkataan cinta itu sendiri daripada C yang pertama tu. C, apa mana contoh? Kita mesti mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, sekiranya kamu betul-betul nak dapat cinta Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Mana ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nescaya akan dapat cinta Allah. Bukan dapat cinta saja, dapat pengampunan lagi. Jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idola tak boleh lah. Idola macam kalau ikut kamus sembahan pula first inspiration, inspirasi yang pertama mesti rujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti jadikan Rasulullah yang pertama cinta kita. Allah Ta'ala sebab apa? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinan tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Ta'ala kata, kalau kamu jadikan apa? Ayah kamu lebih sayang. Abna'akum, Allah Ta'ala aturkan, sayang bapa, sayang anak, kemudian saudara. Wa azwajukum, barulah pergi isteri. Allah Ta'ala tunjukkan
sebenarnya cinta kita ni yang kita betul-betul sayang siapa sebenarnya? Sayang isteri ke? Depan isteri cakap, Leha, abang sayang kat Leha. Memang, tapi dalam hati lain kadang-kadang. Kalau nengok anak demam sikit dah pening. Isteri demam, buat dia je. Sebab kalau kita balik kerja pun, yang sambut kita dekat depan pintu rumah tu siapa? Anak anak ayah balik. Ayah balik. Tak ada pula isteri yang sambut. Abang balik. Tak ada pula kecuali lah kalau suami tu dia balik, bawa sekali balik 1 gram emas. Itu ya. Besok balik lagi bawa baru. Ini Allah Ta'ala cakap. Kalau semua ini tijaratun, perniagaan, masakin tardawnaha, tempat rumah tinggal yang kamu lebih cintakan daripada Allah dan Rasul, Allah Ta'ala kata apa? Fatarabbasu, tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, hingga sampai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bala. Ada masjid, ada surau ni, tapi tak mari singgah, buat dek je. Sibuk, alasan dia sibuk. Sibuk kerja, alasan yang standard. Kenapa tak pergi surau, kenapa tak pergi masjid? Sibuk. Ingat Allah Ta'ala kata apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ramai di kalangan kamu telah leka dek kerana at-takatsur, mengumpulkan harta. Bila berhenti kumpul harta? Hatta zurtumul maqabir. Okey. I pula, C-I. Saya rasa sampai I juga dah habis masa dah ni. I ingat, mesti ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti ingat sebab Allah dan Rasulnya pun ingat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Biasa dengar tak tuan-tuan lelaki ni? Kita tak dengar tak? Pak Imam sebut tu macam kecil besar je kat depan tu wa taslima, dia pun tidur tak dengar, tak tahu orang kejut dia. Dah kamat. Ini biasa berlaku, termasuk yang cakap ni kan itu mesti ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah dengan apa pun. Nabi sebut, man salla alayya marratan fasallallahu biha 10. Barang siapa yang ingat padaku, berselawat padaku sekali, Allah akan sebut dia 10 kali. Bukan imam yang sebut ni, bukan Tuan DO, bukan Perdana Menteri. Yang menjadikan Perdana Menteri itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebut kita. Tak kiralah guna apa-apa pun. Apa Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yasin dan Taha kedua-duanya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi C dengan I sajalah. NTA nanti bersambung di masa-masa yang akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Imam Muda nak tambah Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka rasanya tamat di situ sajalah program kita pada malam ini. Jadi untuk kesemuanya, akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustaz kita yang pertama, Ustaz Rizam, Imam Muda Nazrul yang datang daripada jauh, dan juga Ustaz Wani Musli yang sudi untuk bersama-sama menjadi penulis forum kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan balik dulu, kita ada juadah makanan di luar, dipersilakan. Dan akhir sekali saya ucapkan terima kasih kepada komiti ahli jawatankuasa program, ahli jawatankuasa masjid, ketua kampung, pengurusi majlis, dan semua yang terlibat, semua yang hadir pada malam ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah, dan yang buruk itu juga datang daripada Allah, tetapi disebabkan oleh kelemahan diri saya sendiri. Saya serahkan kembali kepada Saudara Hamzah untuk tutup majlis kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.